Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi dengan izin dan limpahan kunaan darinya, kita masih lagi dipilih oleh Allah kalangan hamba-hambanya untuk kita dapat menunaikan solat fardu Jumaat bagi minggu ini. Alhamdulillah. Dalam keadaan kita pun tahu negara kita masih lagi bergelut dengan pandemik, dan dari sudut kehadiran kita di masjid-masjid, surau-surau masih lagi ada dia punya SOP dia, mengikut Jabatan Agama Islam negeri masing-masing lah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, tempat ni lama dah saya tak datang. Tempat ni, surau ni tuan-tuan, surau Jumaat lah kita panggil dia, sebab dibenarkan buat Jumaat. Pernah jadi transit saya tuan-tuan. Saya balik daripada Mesir, Al-Azhar tahun 2012. Lama tu tuan-tuan, 9 tahun. Saya tak pergi ke rumah tu, saya datang sini tu. Tempat ni 4 malam saya duduk. 4 malam tak balik rumah. Sebab takdir Allah ketika itu ayah saya dalam ICU HUKM ni. Balik pun sebab ayah sakit. Lepas tu bila pihak surau panggil, diajak kepada surau ni, saya kata Allah, memori sungguh nak datang balik. Tapi taklah datang tiap-tiap hari, sebab bukan sakit. Time sakit saya nak datang kan. Tapi ada memori. Arwah ayah saya pun meninggal kat sini selepas 20 hari bergelut. Ada dia punyalah masalah dia. Tapi mula-mula sampai tu, datang tengok ayah, dah malam tidur sini. Saya tidur waktu tu lah, tak ada apa-apa, tak ada larangan. Tak tahulah sekarang dibenarkan tak, mungkin ada ketat sikit lah sebab isu Covid kan. 4 malam, tiap-tiap malam. Hari yang kelima barulah abang saya sampai pula, dia kata kau balik pula. Gila. Ingat tempat ni tuan-tuan, nanti ingat. Sebab itu bila Ustaz Hakim, wakil surau ni jemput, saya kata datang ni, nak kenang balik nombor ni. Baiklah tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi itulah menyebabkan saya jadi nak terima juga, walaupun tahu hari Minggu, hari Jumaat tengah hari ni ikutkan jam. Itu yang lambat sampai tu. Baik tuan-tuan, saya nak ambil sikit saja dengan masa yang terhad yang ada ni tuan-tuan. Dalam kita hari Jumaat ni, salah satu surah yang sunnahnya apa? Iaitulah suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi ini ada 4-5 intisari yang besar sebagai pengajaran dia. Daripada 4-5 intisari yang besar ni tuan-tuan, salah satunya adalah berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS yang diperintahkan oleh Allah untuk berjalan dengan Nabi Khidir. Untuk berjalan dengan Nabi Khidir, mengembara dengan Nabi Khidir, mempelajari hikmah. Kisah ni sangat besar tuan-tuan. Sangat besar. Semua saya nak ambil poin-poin sahaja sebab masa yang terhad. Tuan-tuan kalau buka suratul Kahfi, pada akhir juzuk yang ke-15 masuk juzuk yang ke-16, di situ adalah kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir sebelum masuk kisah Zulkarnain. Yang kita pun tahu ada 3 peristiwa yang pelik. Tapi saya tak nak cerita satu persatu detail sebab benda tu kita umumnya kita tahu dan masa yang tak sempat. Tapi antara pengajaran yang besarnya apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang orang bawa tafsiran tu macam tak berapa tepat. Kan kita pun tahu bila berlaku pelik, sebelum mula perjalanan Nabi Khidir pesan dah Nabi Musa, kamu takkan sabar dengan aku. Kan? Nabi Musa mengatakan, insya-Allah aku akan sabar. Satajiduni insya-Allah sabira. Kamu akan dapat aku sabar. Jumpa satu, disuruhnya bocorkan perahu ataupun rosakkan perahu, Nabi Musa tanya, kamu tak sabar. Jumpa yang lepas tu daripada apa lagi? Iaitulah pergi satu kampung tu tak layan dia, tapi akhir sekali dia tolong perelokkan satu rumah yang dinding nak roboh. Ditanya, orang buat jahat pada kamu layan balik pula. Kamu tak sabar. Sampai yang antara yang kita panggil kemuncak lah, dibunuhnya seorang budak. Apa hal bunuh seorang budak ni? Kamu tak sabar. Jadi akhir sekali beberapa orang mencerita, tuan-tuan kita kena sabar. Seolah-olah dia menggambarkan Nabi Musa tak sabar. Salah fahaman tu. Sebab Nabi Musa ni Rasul.
Bila Rasul dia kena ada dua, paling asas. Dalam kita nak meletakkan kemuliaan Nabi dan Rasul tersebut, iaitulah maksum. Maksum ni dua. Satu, tak dosa. Yang keduanya, dia ada maruah dia. Kalau dosa pada kalimah Arab pun, dia tak boleh sama dosa dengan manusia biasa. Salah ni itu supaya pengajaran pada kita, bukan salah untuk jatuhkan martabat dia Rasul. Macam Nabi Muhammad SAW tak pandai baca, tak pandai menulis. Bahasa kita butuh huruf. Butuh huruf kalau kita, itu satu kelemahan. Betul tak? Tapi kita boleh anggap Nabi Muhammad butuh huruf kelemahan. Tak boleh. Dengan butuh huruf ataupun dengan ummi Nabi Muhammad, itulah orang tak boleh nak kata Nabi Muhammad tu cipta Quran. Itu kelebihan pada dia. Mana mungkin orang butuh huruf boleh cipta Quran? Jadi kita kena pandang Rasul ni, taraf Rasul, bukan member kita. Jadi dalam kita memahami kisah ni pun, bila Nabi Musa, kita baca secara fahaman manusia biasa, ini orang tak sabar. Tak. Nak ceritakan banyak, tapi yang paling kemuncaknya apa? Nabi Musa, sekalipun dia Rasul, sekalipun dia wakallamallahu Musa taklima, dia boleh cakap dengan Allah secara direct. Cakap dengan Allah direct ni tuan-tuan, jangan main-main. Tapi dia disuruh oleh Allah untuk terus belajar. Kita tahap apa tuan-tuan? Kita tahap CEO, pengarah, bos, PhD, profesor. Dah tak nak belajar dah. Ayo tuan-tuan, kita baca suratul Kahfi tiap-tiap minggu. Tu tahap Rasul. Rasul yang macam mana? 25 Rasul tu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah Ta'ala kata, sebahagian mereka aku lebihkan, kami lebihkan ke atas sebahagian yang lain. Level Rasul-Rasul yang paling mulia itu pun kalangan mereka ada tahap-tahap dia. Nabi Muhammad paling tinggi. Yang tahap bercakap dengan Allah langsung pun kena belajar lagi. Kita takkan baru ada PhD dah tak nak belajar dah. Takkan baru kita perlu 30 tahun pengalaman tak nak belajar lagi. Nah, maksud kata, nampak tak? Hidup ni tak boleh sunyi daripada belajar. Hidup ni tak boleh sunyi daripada belajar. Yang keduanya, itu besar sekali lah. Sebab tahap Rasul pun belajar lagi. Itu tuan-tuan kalau buka buku ke-30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya tak ingat siapa penulis dia. Buku Melayu, dihimpunkan wasiat Imam Syafi'i. Perkara pertama tentang belajar, dia pun kata, belajar itu adalah sunnah Rasul-Rasul dan para Anbiya. Jadi hidup ni jangan berhenti belajar tuan-tuan. Sama ada pengajar formal di universiti ke, ataupun macam ni lah majlis-majlis ilmu kan? Paling tidak asas. Yang keduanya tuan-tuan, apa sebenarnya maksud bila berlaku satu peristiwa pelik? Nabi Musa tanya, itu bukan menggambarkan Nabi Musa tak sabar. Lain macam kita. Bayangkan tuan-tuan, sebagai seorang Rasul, bila benda perkara salah depan dia, takkan dia senyap. Benda salah pada kefahaman manusia, pada kefahaman syariat yang biasa, takkan senyap. Sebab itu Nabi Musa tanya, menunjukkan itu tanggungjawab dia. Apa hal tiba-tiba nak kena hancurkan barang orang? Hancur barang orang ni benda baik ke benda tak baik? Pada hukum asal benda tak baik. Benda tak baik. Maka dia tanya, dia telah melepaskan tanggungjawab dia. Tapi yang nak ditunjuk tadi itu bukan pada syariat, tapi pada perkara khariqul adah, menerusi ilmu laduni yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir melakukan tanggungjawab dia. Masing-masing ada tanggungjawab. Masing-masing ada tanggungjawab. Yang berbeza, maka disitulah perlunya understanding, persefahaman di antara orang yang memikul tanggungjawab tadi itu tuan-tuan. Dan yang ketiganya apa? Yang terakhir yang saya sempat nak petik pada hari ini, iaitulah tuan-tuan, yang mana sifat sabar inilah yang nak perlu kita serap dalam diri kita, kerana akhir zaman ni kita banyak tak sabar. Dapat maklumat kita cepat sangat sabar. Kadang-kadang belum tentu sahih ke tidak, tak sabar. Dapat print screen, kita pun norah dah. Tak sabar, tak tabayun orang kata. Macam-macam lagi lah tuan-tuan. Kadang-kadang masa mula-mula nak boleh semayang masjid surau ni, AJK masjid ni kena hentam punya teruk.
Apa hal tak bagi masuk, apa hal tak bagi semayang. Kadang-kadang AJK ketat. Bukan ketat, memang itu SOP dia. Tak pakai pelitup muka, tak boleh balik. Yang kena marah siapa? AJK. Tak boleh semayang Jumaat, tuan-tuan. Masjid surau. Masjid surau bukan oriented business, oriented tabung. Imam berjalan, aircon berjalan. Mungkin tak full, tapi kita panggil separuh. Nak bayar mana? Tabung masjid dah kering. Sebulan, setahun tak ada. Tak ada, hampir tak ada setahun. Berapa belas mula-mula tu kan? 13 kali Jumaat. Tak ada. Kalau sekali Jumaat ikut rekod 5,000, 15, 50,000 tak ada. Nak kena run macam mana masjid surau? Kadang-kadang sian pada AJK masjid. Yang kalau kita kat Selangor dia ambil pendaftaran, nak kena apa sengkang mata. Oh, tengok satu-satu nama. Kalau walk in first come first serve, okey sikit tuan-tuan. Kan? Kena marah kerja tambahan bukan kena dapat duit pun. Nah, jadi kadang-kadang tak sabar. Kita kena berhadapan COVID, tapi akhir sekali jemaah berhadapan AJK. kita silap kita punya fokus. Sebab itu tengok Nabi Musa dengan Nabi Khidir gaduh tak gaduh. Sebab faham masing-masing ada tanggungjawab yang berbeza yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi demi tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan saya dah sebutkan di sini perkara yang sempat kita sebutkan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Khidir ni tuan-tuan. Cuma saya minta kalau kita baca berkenaan dengan kisah Rasul Nabi, kita kena faham dengan cara yang betul. Sebab Nabi dan Rasul ni bukan member kita. Nak faham dia orang punya ni macam kita. Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala tegur. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi tengah sibuk berdakwah dekat pembesar Quraisy, datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Buta. Nabi paling. Nabi masam muka. Allah Ta'ala sebut. Nabi masam muka. Bagi Nabi, tindakan Abdullah ibnu Ummi Maktum mengganggu dia dakwah. Allah tegur Nabi Muhammad tu, jatuh standard Nabi Muhammad tu. Dah, jangan faham macam tu. Allah pilih Nabi Muhammad untuk jadikan pandu pedoman pada kita. Nabi Muhammad laku tugas dia berdakwah. Abdullah ibn Ummi Maktum buta, dia tak nampak Nabi Muhammad buat apa-apa. Tugas dia mencari ilmu. Itu dah betul. Masing-masing ada tugas. Kan? Yang tak ada tugas ni, yang tidur aja. Melainkan tugas dia tidur. Dia sakit, memang kena tidur. Dan ditidurkan. Itu tugas dia. Bermaksud kita ni ada tugas masing-masing, kita faham, dan dalam melaksanakan tugas kita kena sabar. Supaya apa? Kita fokus kepada apa yang kita laksanakan tadi tuan-tuan. Jangan sampai kita bergaduh di antara satu sama lain yang merugikan umat Islam dan juga kesatuan Islam kita ni tuan-tuan. Jadi saya kira sekadar itu sajalah, minta maaf banyak atas lewat sikit tadi itu. InsyaAllah nanti sama-sama kita perdengarkan khutbah tuan-tuan. Cuma yang saya tajuk surau ni tuan-tuan, saya duduk-duduk ke atas meja ni tuan-tuan. Di samping ada dua Quran ni tuan-tuan, ada satu buku. Buku bukan calon-calon buku. Buku pula tajuk poligami. Hebat tuan-tuan kat sini. Tak tahu mungkin ada buat daurah poligami surau ni agaknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.